Jadi khutbah semua area Selangor lah, kalau tak silap aku, semuanya mengenai lembaga zakat. Dia bukan menceritakan orang yang bayar zakat tau, tapi lembaga zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ni hari Jumaat, maka aku dekat area Selangor. Jadi khutbah semua area Selangor lah, kalau tak silap aku, semuanya mengenai lembaga zakat. Dia bukan menceritakan orang yang bayar zakat tau, tapi lembaga zakat, supaya mempromosikan lembaga zakat, supaya ramai orang bayar zakat di lembaga zakat. Nama pun lembaga. Takkan kau tak fikir? Okey, ini bukan nak, kita sebagai rakyat Malaysia, kita cuma nak tanyalah, betul ke lembaga zakat ni, lembaga ni kalau tak silap aku dia macam hantu kan. Jadi betul ke lembaga zakat ni dia buat kerja secara jujur? Bukan apa, lagi satu sebab macam mana katib-katib ni ataupun Jabatan Agama Islam boleh di dalam khutbah Jumaat tu, dia bukan pengisian-pengisian mengenai iman, takwa. Dia selit-selit, tapi dia sebenarnya dia mempromosikan, dia mempergunakan zakat tu untuk mempromosikan lembaga zakat. Faham tak? Seperti orang yang dia macam ni, dia mempromosikan, dia kata kedai tu tak jual babi, tapi sebenarnya kuali yang dipakai tu pernah masak babi. Macam tu lah, korang faham je lah ya. Okey, dia macam mana pengisian-pengisian khutbah ni sepatutnya dia macam mana nak menaikkan ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menaikkan iman orang yang hadir solat Jumaat, dan mengenai fitnah akhir zaman ataupun mengenai Dajjal. Sebab apa? Nabi SAW pesan pada kita, akhir zaman bila katib ataupun khutbah tidak menceritakan mengenai Dajjal, maka itulah waktunya Dajjal sudah hampir keluar. Jadi tuan-tuan, aku banyak terima laporan, terutamanya ustaz-ustaz, sepupu aku sekalipun, dia ada madrasah, dia kata sukarnya untuk mendapatkan duit zakat. Sukar. Kadang-kadang bertahun, makan tahun. Ini bukan seorang ustaz, bukan seorang sepupu aku, tapi ustaz-ustaz yang lain menceritakan perkara yang sama. Dan aku dengar khutbah tu untuk tahun 2022 hasil pungutan zakat berjumlah, ini berkemungkinan dekat Selangor je, berjumlah 1.05 bilion ringgit. Banyak tu, banyak. Tapi kenapa makin ramai orang yang minta bantuan, orang-orang susah ni lah, orang miskin, ibu-ibu tunggal? Sebab apa? Macam mana aku tahu? Sebab aku mendekati mereka dan aku dekat dengan mereka. Mereka luahkan perasaan macam mana mereka turun naik jabatan lembaga zakat ni. Macam-macam, kena reject lah, apalah semua. Lepas tu dia punya feedback terlalu lambat lah. Jadi tuan-tuan, aku nak korang berfikir, mana perginya duit zakat ni? Dan aku bayangkan 1 bilion ringgit banyak tu. Korang boleh kalikan. Dan dia kata anggarannya dalam 63,000 asnaf. Itu dekat Selangor je. Macam mana kat tempat lain? Jadi tuan-tuan, duit ni kebanyakan mereka lah. Sebab apa? Aku ada sahabat juga, aku ada kawan-kawan juga yang bekerja dekat Jabatan Zakat dan dia dah berhenti kerja pun. Apa yang mereka kata, duit yang didapat untuk tahun tu telah di carry forward. Sedangkan dalam Islam, duit zakat ni tak boleh carry forward. Tak boleh carry forward.
tapi mereka buat perkara yang sama. Dan mereka buat pembangunan, membesarkan pembangunan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi sebab tu hari ni duit zakat ni kurang. Dan mereka buat pelaburan. Jadi tuan-tuan, apa yang sebenarnya, sebab tu akhir zaman ni sebenarnya yang merosakkan Islam adalah orang Islam itu sendiri. Aku tak nak cakap lah pasal ulama' ke apa. Korang boleh berfikir sendiri. Dan mereka menggunakan perkataan Islam, patuh syariah untuk menyesatkan umat Islam. Aku sebagai rakyat Malaysia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, aku kena bersuara. Sebab apa? Sebab dah banyak penindasan yang berlaku. Dan apabila kita meletakkan satu kepercayaan kepada satu organisasi, tapi mereka tidak melaksanakan, mereka buat kepentingan mereka sendiri. Dan apa yang aku dengar, kan, seperti mana cousin aku, sepupu aku naik turun lembaga zakat ni, dia minta bantuan daripada zakat madrasah dia lah. Macam-macam dia kata, mereka ini bercuti lah, apa semua. Sebab mereka melihat. Sebab aku tak banyak naik lembaga zakat ni, tapi mereka menyampaikan. Sebab sebelum aku nak buat video ni, aku kena tahu dulu, kan, ilmu, maksud dia apa yang telah berlaku, keadaan fitnah-fitnah yang berlaku ni, aku kena ambil tahu dulu. Kalau tak aku sampaikan satu perkara yang ikut hawa nafsu aku, ataupun aku syak wasangka. Aku tak nak jadi macam tu. Tapi aku buat research dulu. Dan korang boleh tengok banyaknya komen-komen yang video yang aku pernah buat sebelum ini. Macam-macam. Macam mana hari ni mereka minta bantuan. Asnaf sendiri minta bagi tahu pada aku, ini yang berlaku, sekian. Mereka sukar, mereka susah, mereka disusahkan. Dan sepatutnya mereka ini, lembaga zakat ni, mereka turun padang. Bukan hari ni mereka kena datang, orang-orang yang susah ni, dalam keadaan ya Allah bagi ujian, mereka tidak berkemampuan ni, mereka pergi. Tak, korang sebagai pegawai zakat ke apa ke, kaki tangan ke, korang ustaz-ustaz sekalipun lah, korang kena turun padang. Korang tak boleh letak kaki atas meja goyang kaki, tak boleh. Ataupun memboncit-boncitkan perut korang. Tak, korang kena buat kerja ni. Sebab apa? Sebab jangan jadikan kesenangan ini membuatkan kita sukar untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan yang dibuat oleh Dajjal ni adalah kesenangan tipu-tipu. Kita ambil duit orang, itu satu penganiayaan. Dajjal ni penipuan, fitnah, kan? Penipuan di atas penipuan di atas penipuan. Macam mana dia putar belitkan macam-macam. Jadi sebab tu hari ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berfikir, kita kena usahakan macam mana mereka-mereka yang dizalimi ini, mereka tidak ditindas oleh mereka-mereka yang ambil kesempatan ni. 1 bilion baik. Itu kat Selangor je. Macam mana yang dekat negeri-negeri yang lain? Allahu Akbar. Memang kebanyakannya penduduk Selangor ni memang ramai. Bayangkan, aku nak korang berfikir, ini bukan satu fitnah, tapi kita nak menambah baikkan supaya kita berfikir. Sebab tu aku nak bayar zakat, aku bayar sendiri je. Aku bayar menggunakan beras. Ataupun ada setengah asnaf ni, aku bagi dalam bentuk gold bar. Dalam gold bar tu, yang dalam RM300 kan, berapa gram. Tapi itulah dia, akhir zaman kan. Allahu Akbar. Korang boleh komen lah, korang tolong komen apa pendapat korang. Ada tak asnaf-asnaf yang melihat video ini, korang terjadi kepada kalian? Korang boleh komen kat bawah supaya apa? Supaya kita tahu apa yang terjadi. Dan aku dapat tahu ada TikTok ni pula, TikTokers ni pula, dia bagi tahu mengenai macam mana duit ini mereka gunakan untuk farmasi. Dan farmasi ni, kebanyakan farmasi yang ada dekat Malaysia ni tak banyak orang Islam, tapi kebanyakan non-Muslim. Tapi mereka menggunakan farmasi-farmasi ini untuk keuntungan pada syarikat non-Muslim. Ni, farmasi Muslim bayar zakat. Tapi duit zakat tu selepas mendapat agihan,
Asnaf pula mereka ni ambil daripada farmasi non-Muslim yang tidak membayar zakat semula dan tidak membayar zakat, apa-apa zakat kepada lembaga zakat. Tapi mereka disebabkan asnaf mengambil barang daripada mereka, mereka akan claim bayaran daripada lembaga zakat dan lembaga zakat akan bayar kepada mereka. Banyak benda-benda yang mereka buat tanpa pengetahuan kita. Sepatutnya benda ni dapat macam ni, habiskan macam tu. Bukan untuk kepentingan kita, kita ambil macam ni. Inilah fatwa-fatwa yang dikeluarkan yang menipu daya umat Islam. Sebabkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan fatwa-fatwa mengikut hawa nafsu. Sebab itulah Allah SWT hantar nak betulkan umat Islam ni, hantar Al-Mahdi untuk betulkan para ulama dan juga orang-orang Islam. Tapi berapa ramai je yang nak ikut? Sebab apa? Sebab hari ni kita jadikan Islam ni macam rojak Jawa. Kita ambil Islam ni yang mana kita pilih ikut hawa nafsu kita. Yang suka kita, yang kita suka kita ambil, yang kita tak suka kita tinggalkan. Sedangkan tak boleh. Bila kita masuk dalam Islam secara kafah, kita kena amalkan Islam sepenuhnya. Ini dalam Islam ni dia kena paksa. Kita kena paksa. Kita tak boleh ikut agama orang lain. Mana mereka suka mereka buat, mereka tak suka mereka tinggal. Tak. Bila masuk dalam Islam ni, tuntutan dia kena buat semua. Tak boleh tinggalkan. Kita kena usahakanlah ketakwaan. Sebab apa? Sebab hidup dekat atas muka bumi ni ujian, tempat kesenangan kita di akhirat nanti, InsyaAllah. Jadi itu je lah aku nak sampaikan. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.